Misi saya kali ini membawa saya ke Bandar Sibu. Dari Sibu ke Kapit untuk berjumpa dengan pembeli Billy di Fort Sylvia. Let's go. Seperti biasa, saya makan dulu. Sedap juga mi kolok kat Sibu ni. Selepas ini, saya hendak ke satu kubu di Kenawit. Destinasi saya seterusnya adalah lebih dari 100 km dari sini. Jom, naik bot dengan kami. Saya Tony Yusof, anak Sarawak, bumi Kenyalang. Sebelum saya mencecah usia 50, saya telah membuat satu bucket list untuk mengenali asal-usul negeri kelahiran saya dengan menerokai beberapa lokasi bersejarah yang berkaitan dengan pembentukan negeri ini. Ini adalah perjalanan saya di dalam Pejalai Kami Orang. Setelah beberapa jam di atas bot, sampai juga saya ke pekan ini. Tempat ini jauh di pedalaman, tapi pembangunan di sini boleh tahan juga. Banyak aktiviti seharian penduduk di sini yang saya boleh lihat apabila saya sampai di jeti. Buah kegemaran orang ramai mesti baru datang dari dusun ni. Di sini juga terkenal dengan buah dabai. Tapi misi saya ke sini bukan untuk cari makan. Saya ke sini untuk melawat tempat bersejarah ini. Fort Sylvia, tempat di mana satu upacara perdamaian antara kaum telah berlaku pada tahun 1924. Ada seorang individu yang menanti kedatangan saya ke sini. Tak sabar nak dengar cerita daripada beliau. This is a very nice looking fort. Yeah, Mungo. Very, very nice, very well maintained. yeah. Can you tell me about Fort Sylvia? The Fort Sylvia was not supposed to be here before. It was constructed in Naga Valley. Oh, a different area altogether. Yeah, a different area. I see. If you go up the Rajang River, on the left side is the Bata Rajang, on the right side is Bata Valley. Can you tell me more about the peacemaking event? Oh yes, Yeah. you can go up there. Oh, to see the place. thank you. Yeah. Come. Yeah. Di sini ada pelbagai peninggalan sejarah yang berkaitan dengan kubu ini dan Bandar Kapit. Antara peristiwa utama yang berlaku di lokasi ini adalah upacara perdamaian semasa pemerintahan Charles Vyner Brooke, Raja terakhir Sarawak. This photograph was taken during the 16th November 1934 during the peacemaking ceremony in Kapit. There are 95 longboats. 95 longboats. 95 longboats. Oh, okay. By this Kayan, Kaja, and Kajak, who came down the river 50 yards apart. When they passed this the kapal or ship anchored in the center of the river there, so this the cannon was fired 3 times Okay. in order to mark the big day for this peacemaking ceremony. Tuan Raja Charles Vyner Brooke presented Pogoloko with the Tajau Braga Laval. Also the
Taman Kelah where the Tajau berada. So after that, the Raja Brook went straight to the flagpole, where flagpole they tested this the rope or the flagpole, and he speared, evidently speared the pig. Right. And the blood of that pig was distributed among the Kayan and the Iban, so that they are blood brothers. Temenggung, just now you mentioned about the tajau that was gifted. By the Tuan Raja to Penghuluku. It was there. Let us come and see. Oh, you have it here. Yes. Oh, come. Balang atau tajau ini amat penting semasa upacara perdamaian pada tahun 1924 dulu. Ia adalah hadiah pendamaian yang diberikan oleh Raja Charles Vyner Brooke kepada ketua suku kaum dari Apokayan dan juga ketua suku kaum dari Batang Air dan Batang Rejang. Antara ketua suku kaum yang terlibat dalam upacara ini adalah Temenggung Koh dari suku kaum Iban dan Tamakila yang mewakili kaum orang Ulu. Habis melawat pameran di dalam, Temenggung Billy membawa saya keluar di halaman kubu untuk melihat satu lagi tapak upacara perdamaian. So this is the Yeah, this is a flagpole. Yeah, probably. Yeah. And then the spearing of the pig happened here as well. Do you have any picture of the ceremony? Yes. Oh, can we go see? Yeah, come. Come. This is a photograph of this child by the blue. Spear the pig here. And it's all the Iban and the Apokayan leaders. Okay. So this is actually a plate, Yes, right? It's a photograph Yeah. that was turned into Yes. a plate. It's on the 16th November 1934, yeah. Seperti yang diceritakan oleh Temenggung Billy tadi, tempat ini adalah tempat upacara perdamaian terakhir yang berlaku antara suku kaum di sini. Ia dihadiri oleh lebih daripada 4,000 orang dan antara majlis keramaian terbesar di sekitar Sungai Rejang. Upacara sebegini amat penting semasa pemerintahan Raja Brooke kerana konflik dan pertelingkahan sesama kaum pada waktu itu sungguh membimbangkan. Pendamaian adalah satu-satunya cara untuk menyatukan kaum-kaum di sini. So Temenggung, Yeah. because now you were telling me this is where the 3 boats arrive and where they fired the cannons 3 Yeah. times, right? Yes. So this was the jetty lah. I think it's a proper jetty lah. Of the Kubu lah. Of the kubu. Yeah. Saya perlu beredar sekejap lagi. Tetapi sebelum tu, saya nak habiskan gulungan filem saya. Setelah beberapa hari atas jalan, akhirnya saya kembali ke ibu kota Sarawak. Saya dalam perjalanan ke misi saya seterusnya. Tapi saya kena berhenti sekejap sebab tak boleh tahan dengan bau yang sedap yang datang dari satu kedai ni. Bye-bye. Kalau datang Kuching, mesti try makan butter bun ni. This is one of my favorite and most legendary comfort food. Kita makan daripada kecil lagi, dah biasa makan ni. Dan saya tak boleh tahan dengan bau dia. Kalau saya cium punya bau dia, mesti kena makan.
kenyang sikit, barulah ada semangat nak jalan-jalan. Jom, kita pergi ke lokasi seterusnya. Semasa pemerintahan Brooke, sistem pengangkutan kat Sarawak boleh dikatakan agak maju dan ini merupakan stesen kereta api pertama di Sarawak pada masa itu. Di sinilah bermulanya jalan kereta api tersebut. Dan di belah sana, James Brooke Dockyard. Saya percaya sekarang ni sedang ada kerja pengubahsuaian. Saya nak pergi tengok sekejap. Hai, Puan. Hai, Nak tanya siapa in charge kat sini ya? saya lah. Puan in charge? Ya. Hai Puan, saya Tony. Okey. Puan, Saya Puan Salmia. Puan Salmia. Aha. Nice to meet you. Okey. Puan, saya nak tanya, ni tak silap saya adalah stesen kereta api pertama di Sarawak, betul? Ya, Dan dia betul. bermula dari sini sampai ke Ke Batu 10. dia punya track, railway track tu sampai ke Batu Ni 10. track dia. Yang masih kekal hingga ke hari ini. Okey. Dan sana saya faham dia orang tengah buat renovation yang dekat Brook Innovation, Dockyard. ya. Kita transform our Brook Dockyard dry dock into Brook Dockyard Industrial Heritage Museum lah. Oh, untuk dijadikan museum. Ya. Boleh tak kita pergi site tu tengok? Boleh. Okey. Tapi sebelum tu kena pakai PPE dulu lah. Oh, kena pakai Ya, macam ni. ya. Berapa nak sewa? Oh. Okey, jom Okey. kita pakai. Okay. So, how do I look? What's me? Okay, guys. Dah pakai macam ni, saya rasa macam saya seorang jurutera di sini pula. Menurut Puan Salmia, kerja-kerja pengubahsuaian tapak ini sedang berjalan dengan lancar. Saya tak dapat bayangkan bagaimana rupanya nanti. Yang menariknya, ada satu peninggalan lama di sini. Jom, kita tengok. I show you, Tony, our steam crane. That's the steam go crane. nearer. Yeah. Wow, it still looks very good, huh? Yeah. So this is a steam-powered crane. Yeah. It's 110 years. 110 years Yeah. old. The only steam crane in South Asia lah. Right, I say right. that, yeah. Okay, Puan, saya nak tahu apa connection di antara steam crane ni dengan railway tadi dan apakah sejarah dia? Okay. Ni consider crane yang tertua lah di Asia Tenggara setakat ni lah. And then dulu kat sini semua ada railway track. Ya. Tujuan dia untuk memindahkan from the locomotive untuk dipindahkan ke kapal. Oh, maknanya arang batu daripada lokomotif datang sini dan ini akan punggah daripada lokomotif ke Ke kapal. kapal. Itu peranan dia lah. Okey. Dan macam mana pula sejarah connectionnya dengan yang dry dock ni? Selepas tu, beberapa tahun tercetusnya idea Raja Putih kita Charles Vanner Brooke untuk mengadakan dry dock facilities bagi membaik pulih kapal lah. Oh, maknanya ni ada dulu sebelum kewujudan dry dock. Yes. Boleh Puan ceritakan tentang sejarah Brook Dockyard tak? Okay. Brook Dockyard dirancang oleh Charles Vanner Brooke pada 1907 dan kerja-kerja pembinaan bermula pada 1908 dan akhirnya siap pada 1912. Okey. Dan dia dirasmikan pada 31 Mei 1912 oleh The Highness Rani Muda Sylvia, isteri kepada the third Raja, Charles Vanner Brooke. Maknanya dry dock ni berhenti beroperasi beberapa tahun sebelum Jambatan Darul Hana siap. Ya. Betul tak? Sebab Ya. pembinaan mesti dia kena stop dahulu kan? Ya.
Dan siapnya jambatan tu pada 2017. Maknanya sebelum tu lah. Sebelum tu lah. Okey. Irfan, saya nak ambil gambar dulu. Okey, silakan. Train ni sebab memang unik. Okay, Puan. I'm done here. Okay, Come. come. Let's go, Tony. Jom. Saya dibenarkan untuk mengambil beberapa lagi gambar di sekitar limbungan kapal ini. Bukan senang nak dapat akses macam ni. Melalui lawatan ini, saya dapat bayangkan visi Raja Kedua Sarawak, Charles Brooke pada masa dulu. Fokus beliau dalam pemodenan Sarawak amat dikagumi. Siapa sangka infrastruktur sebegini wujud di Kuching pada masa itu. Hari ini cuaca cerah di Kuching. Selepas melawat Brooke Dockyard, saya kagum dengan pembangunan yang berlaku semasa zaman pemerintahan Raja Brooke. Tetapi, saya juga teringat tentang perbualan saya dengan Jason Brooke yang memberitahu saya tentang sifat acuh tak acuh semasa pemerintahan moyang beliau. So, to my understanding, Viner was he was a party animal, wasn't he? Well, would you say he's more outgoing? Yeah, he's been described as a bit of a party animal, I suppose. Yeah. He was certainly less interested in the detail of government. And so there was a little bit of a power vacuum during his time where administrators and civil servants were able to wield more and more of the Raja's power. So whereas his father, Charles, was more of a micromanager who ordered the nuts and bolts on his ships, Viner was more centralised. He was here in Kuching. There was this growing Kuching bureaucracy, this centralisation of power around him. His sociable ways led to the establishment of the Sarawak Club. Right, yeah. So the Sarawak Club was set up initially for officers who were coming from outstation to unwind or have a place to stay and socialise when they were here in Kuching for Council Negeri or for Sarawak Regatta or whatever it was. And I think with the growing Kuching bureaucracy, it became more of an everyday social club, and the Raja would get involved in those activities. So he was known as being sort of social outgoing amongst this European community, I think, but maybe less attentive to his upriver relationships. Which is a great contrast between him and Charles, the predecessor. I think Charles was not really interested. Charles was actually discouraging the setting up of any sort of permanent European community here. He discouraged officers bringing European wives to Sarawak. He didn't want them to be distracted by that. He wanted the officers to have relationships locally. So I think the difference is that Charles wasn't interested in cultivating lots of European relationships, whereas Viner was maybe more interested in those social circles that he had here in Kuching. So Charles believed more in the assimilation, and Viner just took it, took it back a notch. I think so, yeah. Viner definitely didn't take the same interest in immersing himself into Sarawak's culture and its relationships as Charles had done. Hari sudah malam. Selepas mengimbau kembali tentang cerita Raja Charles Viner Brooke, saya ingin ke Sarawak Club, tempat di mana banyak aktiviti sosial dan rekreasi berlaku di antara pegawai-pegawai kerajaan dan ketua-ketua kaum di Sarawak. Aktivitis begini adalah penting dan salah satu cara untuk mengeratkan perhubungan mereka.
So very briefly, how would you conclude 100 years of Brooke rule? It's a big question. I think, summing up the legacy of that rule, there's at the state level or at the nation state level, it was a period where many communities throughout a state, that we have today, came together into one super community, one community that is Sarawak, the Sarawak identity that we have today. So at a political or a state level, that's the legacy, the existence of the state of Sarawak. I think for the family, there's certainly a sense of our roots being in this story. Personally, I think there's a certain amount of pride that comes from a time when Europeans in other parts of the world were often looking to enrich themselves in some way or to exploit their position in some way, that most of the members of my family took a different path. And I think that's something of which, personally, as a family, we're quite proud. Setelah teringat kembali tentang apa yang Jason Brooke kongsi dengan saya rasa bersyukur kerana dapat mengenali pemerintahan Brooke dengan lebih mendalam untuk misi saya kali ini. Apabila saya melalui koridor Sarawak Club ini, saya boleh lihat aktiviti sosial dan rekreasi yang menjadi asas penubuhan klub ini masih tidak rapuh. Pemerintahan Raja Brooke telah memberi impak yang besar terhadap penduduk Sarawak. Pembinaan kubu-kubu, infrastruktur dan bangunan-bangunan merupakan salah satu warisan pemerintahan Brooke yang berkekalan sehingga ke hari ini.